Seterusnya, kerana masa agak mencemburui kita, saya terus mengosongkan pentas ini dengan memberi laluan kepada seorang lagi wira kita, hero kita dalam perjuangan rakyat ini. Saya mengosongkan pentas ini dan memberi ruang kepada yang berhormat Naib Presiden Parti Keadilan, Ahli Parlimen Gombak, Ketua WIP di Parlimen, Saudara Azmin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara Cikgu Badrul yang berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, seluruh rakan-rakan pimpinan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, salam sejahtera, selamat malam, ni hao ma, vanakkam. Alhamdulillah kita dapat berkongres pada hari ini, dan saya dapati ada banyak kelainan yang ketara dalam kongres hari ini. Bukan sahaja dari jumlah kehadiran yang begitu ramai, kita berjaya mengadakan kongres dalam suasana yang cukup baik dengan persiapan yang terbaik, tetapi kita dapat mendengar rintihan, keluhan teman-teman kita daripada Sabah dan Sarawak untuk keadilan, turun segera ke Sarawak dan Sabah bagi menyelamatkan rakyat di Sarawak dan Sabah. Perkara ini tidak pernah kita dengar. Saya masih ingat apabila keadilan mula cuba bertapak di negeri Sarawak pada September 2001. Kita dicemuh, kita diserang oleh PBB dan Barisan Nasional di Sarawak. Nyah kamu daripada Sarawak, kamu parti Semenanjung. Orang Sarawak tidak perlukan parti keadilan pada ketika itu. Saya masih ingat di sebuah bulatan di Bandaraya Kuching, mereka pasang satu billboard yang cukup besar menunjukkan PBB sedang menendang keadilan keluar daripada Sarawak untuk balik semula ke Semenanjung. Tapi hari ini kita dengar bagaimana yang berhormat Gabriel Abid, 4 penggal menjadi adun, tampil dalam kongres kita. Ayo, turunlah keadilan di negeri Sarawak bagi menyelamatkan rakyat di Sarawak. Kita dengar Dr. Jeffrey Kitingan sebentar tadi menyatakan, buat kali pertama orang Sabah merasakan ada sense of ownership dalam perjuangan politik melalui Parti Keadilan Rakyat. Inilah yang UMNO dan Barisan Nasional bimbang dan cemas pada hari ini. Apabila orang Iban dan Kadazan, Dayak mula terima bahawa inilah parti masa depan untuk seluruh rakyat Malaysia yang akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat dalam negara kita. Ini perkembangan yang baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin walaupun kita belum berkesempatan untuk membentuk kerajaan pusat pada 16 September yang insya-Allah akan disentuh oleh Ketua Umum, bukan kita gagal, tetapi kerana harassment dan intimidation UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi ingat, ini politik. Kita atur strategi yang baru. Kita akan tembus tembok-tembok UMNO dan Barisan Nasional. Kita akan sampai ke Putrajaya dalam masa yang terdekat insya-Allah. Sebab itu kita lihat, walaupun kita sudah menang dalam pilihan raya umum pada 8 Mac yang lalu, rakyat terus mengorak langkah, mahukan perubahan, termasuk dalam pilihan raya kecil di Permatang Bawah. Bukan sekadar kita menang,
tetapi kita menang dengan lonjakan yang jauh lebih besar daripada sokongan sebelum ini. Orang Melayu yang ditakut-takutkan mengenepikan politik fitnah dan rasuah UMNO. Orang Melayu permatang pauh angkat agenda ekonomi yang adil yang dibawa oleh Pakatan Rakyat dan dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat. Orang Cina sokongannya jauh lebih besar, termasuk teman-teman kita daripada masyarakat India yang juga sudah mual dengan MIC dan Barisan Nasional dan hari ini mengambil keputusan makal sakti menolak Barisan Nasional dan memberi sokongan kepada kami. Ini semua perkembangan yang cukup baik. Kita ada potensi yang cukup besar. Percayalah, apabila SPR umum saja tarikh pilihan raya kecil Kuala Terengganu, insya-Allah dengan berkat dan sokongan seperti malam ini, saya percaya Kuala Terengganu akan menjadi milik Pakatan Rakyat dalam masa yang terdekat. Malam tadi Parti Keadilan Rakyat mengadakan mesyuarat khas MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi. Kita mengambil ketetapan. Kerusi ini secara tradisinya adalah milik teman kita daripada PAS. Apa juga keputusan yang dibuat oleh Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat, kita akan berpegang teguh kepada pendirian dan keputusan, dan kita akan turun berkampung memberikan sokongan yang kuat kepada PAS dalam Pakatan Rakyat di Kuala Terengganu. Saudara Mat Sabu pun kalah dengan margin yang kecil. Itu pun sebab ada seorang makcik berbasikal kacau. Tak apa, makcik tu malam ni dah setuju akan sokong Pakatan Rakyat dalam pilihan raya kecil. Makcik mana saya tak tahu. Dah meninggal? Saya tak tahu. Begitu juga di Pensiangan. InsyaAllah kalau UMNO dan Barisan Nasional kalah sekali lagi dalam rayuan di mahkamah, saya dan pimpinan Pakatan Rakyat dan Keadilan akan turun dan berkampung di Pensiangan untuk serampas satu lagi kerusi bagi Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya kata UMNO cemas. Mereka cemas, mereka takut kebangkitan rakyat. Bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban dan Kadazan. Hari ini merasa lebih selamat duduk dalam Pakatan Rakyat daripada duduk dalam UMNO dan Barisan Nasional. Mereka takut duduk dalam UMNO, takut-takut kena C4. Ini potensi yang cukup baik. Justru itu UMNO hari ini memainkan politik perkauman, menakut-nakutkan orang Melayu. Sekarang ni ada jagoh Melayu baru yang keluarkan keris. Orang yang mendabik dada mereka juara kepada orang Melayu dan Islam. Bagi saya, orang inilah pengkhianat kepada bangsa Melayu dan umat Islam. Saya nak bagi satu contoh sebelum saya mengundurkan diri. Saya tahu perwakilan pun bukan nak dengar saya, tapi nak dengar Ketua Umum. Dia nak umumkan satu berita yang baik pada malam ini, insya-Allah. Kita lihat sekarang soal bahasa. Tadi teman-teman dah sebut, dalam Pakatan Rakyat kita tak pernah pertikaikan. Yang sebut siapa? Saudara Siva Rasa. Saudara Siva Rasa orang India. Nama dia pun Siva Rasa.
masa tampil, bukan saja depan orang India, tetapi depan orang Cina, orang Melayu, orang Iban, orang Kadazan, beritahu apa? Agama Islam adalah agama persekutuan yang akan dipertahankan dalam Pakatan Rakyat.